kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Pokok pangkalnya Ustaz, kena jadi alim. Kerana hanya orang alim saja yang akan berakhlak. Akhlak pada lidah, akhlak pada tangan, akhlak pada kaki. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan tidak mengetahui, lebih baik senyap. Kerana dengan bercakap itu akan menggurihkan dan akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Nampaknya pusingan pertama memang tak ikut timing. Saya tak tahulah lagu mana. Sebelah suku kena berhenti. Baik, kita pergi ke pusingan yang kedua. Kepada Dr. Jamnul Mulkan, kita nak bercakap hari ini tentang agenda penyatuan ummah. Ada segelintir daripada masyarakat kita yang memandang sepi pada agenda kita nak menyatukan ummah. Kata dah, buat apa nak satu? Lani kan bagus, masing-masing duk buat hal masing-masing. Hang kubur hang, aku kubur aku. Mind your own business. Jadi kadang-kadang kita bawa contoh macam hari ini. Hari Jumaat ni kita tengok banyak viral di dalam laman sosial kita, ada kita pemboikotan produk-produk tertentu yang kita rasakan memberi sumbangan directly kepada Zionism. Jadi kita lihat ada orang-orang dalam masyarakat kita yang sudahlah tidak mau menyokong, bahkan mengkritik tindakan-tindakan sebegitu yang kita rasa mencemarkan usaha kita untuk menyepadukan umat Islam pada isu yang kita kira cukup hangat untuk kita pertahankan. Jadi nak minta pandangan dari sebaik Al-Fadhil Doktor, mengapa? Nak tanya, mengapa Doktor? Kita nak habaq kepada hadirin hadirat dan mereka yang menonton siaran ini, sama ada secara langsung atau tidak secara langsung, mengapa agenda penyatuan ummah ini perlu kita letakkan sebagai aulawiyat, keutamaan kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Suhaimi, Fadhil Ustaz Don, seterusnya semua tetamu yang ada pada malam ini. Tuan-tuan, saya nak bacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ila akhir ayat. Saya berhenti sekat tu. Ayat ni cukup penting dan signifikan untuk kekuatan kita. Dan hendaklah kamu menyediakan mastata'tum min quwwatin, apa yang kamu mampu dari segi persiapan kekuatan. Quwwah di sini kalau ikutkan Imam Ibn Kathir dalam kitabnya, dan juga dalam kitab Tafsir Zilal Al-Quran oleh Syekh Sayyid Qutub, apa disebut? Ada dua bentuk quwwah. Yang pertamanya quwwatul aqidah, kekuatan akidah. Sebab tu akidah kena jelas. Tak boleh lagi ikut ayah pin, saya lagi ikut pula puak-puak yang tak ketahuan hala ni, hak tak gaduh semayang, tak gaduh apa, semayang pakai niat je. Ini kita tak mau. Akidah kena jelas, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya quwwah al-ukhuwah. Dua ni kekuatan. Pertama kekuatan akidah, dan yang kedua kekuatan ukhuwah. Sebab itu barat serang kita, nombor satu sekali dia serang pendidikan. Sebab dia tahu awwaluddin ma'rifatullah. Nak serang tauhid, serang pendidikan. Pisahkan tauhid daripada pengajaran. Kenapa berlaku hujan? Sebab air diseduk oleh matahari jadi uap, kemudian jadi awan, disejukkan oleh udara di atas, turunlah pada jadi hujan. Tuhan duk tahu mana? Tuhan duk tahu mana? Pisahkan tauhid, buang Allah. Jadi kita pun faham, oh ini sains. Sebenarnya itu bukan sains. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban fayaj'aluhu rukaman. Dan apabila Allah Ta'ala itu, dialah Tuhan yang menghalaukan angin kemudian menjadi sahab. Sahab ni dikumpul-gumpal jadi awan, dipanggil cumulus. Sebab tu awan ni ada tiga jenis, cumulus, cirrus, nimbus. Dari segi sains kita kata cumulus yang paling dekat dengan kita, yang menghasilkan hujan. Sebab dia ada weight, dia ada kandungan wap air. Kemudian dihantar ke satu tempat, kata Allah, fayaj'aluhu rukama, kami lipat-lipatkan awan itu, dan akhirnya fataral wadqa yakhruju min khilalihi
fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Kemudian kami hantar ke satu tempat yang kami kehendaki. Sebab tu di Malaysia keliling ni, Pulau Pinang ni keliling laut. Pasal apa hujan tak mai, kemarau? Allah Ta'ala tak halau hujan kat kita. Dia pergi halau nu tengah gurun Zimbabwe, tengah-tengah gurun Kalahari tu dia hantar hujan. Pasal apa? Sana bukan ada wayang, tak ada laut pun tepi tu. Pasal apa ada hujan? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi. Balik kepada tauhid tadi. Maka sebab itu dia serang kekuatan pertama, kekuatan akidah. Buang, pisah sains daripada kehidupan. Yang kedua, ukhuwah, kekuatan ukhuwah. Maka dia tanamkan satu sifat, golongan agama, ustaz-ustaz, tok imam, jangan pakai cakap mereka ni. Pemimpin agama ni jangan percaya. Mereka ni suka berpecah. Dan mereka buatlah perpecahan tu supaya nampak orang-orang agama ni tak boleh bersatu. Dia create isu-isu khilafiyah tadi ni. Dan kita pun terperangkap dalam isu tu. Duk sembang bak talqin, bak kunut tak kunut. Nak baca kunut panjang ke kunut pendek. Bisa dengar kunut panjang, kunut pendek. Kalau bisa dengar, saya tak payah cerita tuan-tuan. Tuan-tuan duk berbalah buat apa? Nak baca kunut baca, tak mau baca sudah. Jadi macam kes ni Perlis dengan Kedah baru ni, kelai kes semayang tarawih je. Hak Perlis kata buat 8, siapa buat 20 bid'ah. Hak Kedah kata hampa pemalas, hampa buat 8, kami buat 20. Bertengkar pakcik Kedah dengan pakcik Perlis di mana? Di Sanglang. Sanglang ni sempadan Kedah Perlis. Meja tu betul duduk atas apa? Sempadan tu. Pakcik Kedah duduk Kedah, pakcik Perlis duduk Perlis. Seorang kata hang bid'ah, seorang kata hang pemalas. Main satu mak rempit duduk tengah. Duk dengar daripada berbelah lah ni, dia ambil kopi tak kat tengah tu, dia kata pakcik macam ni, pakcik Kedah no, pakcik Perlis minta maaf nah, ni nak abang saya senang, orang Kedah tak marah, orang Perlis tak marah. Pasal 8 pun tak buat, 20 lagi hancur. Kita duk gaduh keli buat apa benda-benda macam ni. Dia fatafshalu, Nabi kata wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Fatafshalu, kamu akan gagal. Pecah ni tak membawa apa. Sebab tu kita nak ajak satu malam ni, bersatu. Kita bersatu. Sebab tu kenapa orang Palestin Yahudi tak boleh bunuh, tak boleh bagi mati habis. Tengok tadi pemuda tadi, seorang pemuda umur 18, baru lepas SPM lah kita kata. Budak je, mata terkeluar. Saya buat pembedahan, dah kita tengok mata dia hancur teruk dah, saya pun bawa keluar. Kemudian saya jahit balik lah mata tu. Dia jaga-jaga mata sebelah tak ada. Kemudian saya habaq kat dia, saya kata nama dia Muhammad. Dia pun suka nama Muhammad. Tanya kat dia, enta ismak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, tu dia Tanya kat dia, hang Muhammad ke berapa? 13. Dia kata, tu dia Muhammad ke 13. Baiklah, saya kata Muhammad, saya kata mata kamu sebelah fa inna ainuka ashimal harman, kata habis. Laqad dammaratha al-khumbulah. Bom dah pecahkan mata. Wallahi, Allahu Akbar, dia takbir, dia seronok. Kita heran, kita kalau habaq kat orang Melayu, mata tak ada, pasal tadi rempit tadi, belah je lori tadi, pecah biji mata belah kiri, tak boleh buat apa dah. Tak ada mata. Lagu tu depa takbir seronok. Saya kata pasal apa hang seronok? Laqad waqaftu aini lillahi subhanahu wa ta'ala, aku wakafkan mata aku untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya terduduk, tuan-tuan, terduduk, terlepas benda yang saya pegang. Dia wakaf mata, aku wakaf apa? Aku ni wakaf apa? Dia wakaf mata dia untuk Allah. Kita nak wakaf tanah pun tak dapat. Nak bagi duit RM1, RM2, RM3 kat Palestin pun tak boleh bagi. Bukan orang sini, orang Papua New Guinea. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini semangat penyatuan yang kita nak. Sebab tu Yahudi tak akan menang. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan Allah, dia yakin dengan syahid, dia yakin dengan syurga. Dia nampak dah Allah buka dah hijab dia. Ni dia ganjaran kamu di akhirat. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu, saya ni pergi menziarahi kubur yang ditanam padanya mayat yang baru syahid. Dia duk korek kubur tu dengan cangkui. Tiba-tiba cangkui itu terkena sebahagian dari anggota ahli kubur yang sebelah tu. Ahli kubur sebelah tu katanya dah ditanam 30 tahun yang lepas. Kena ibu jari kaki dia luka sikit, tuan-tuan. Masih mengalirkan darah yang merah.
Saya tak boleh fikir, tuan-tuan. Segala ilmu perubatan yang saya belajar tak boleh apply di situ. Sebab manusia ni dari segi sains, bila dia mati, dia tidak ada degupan jantung. Selepas 1-2 jam beku semua darah. Tapi darah orang mati syahid tak beku. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahu azim. Masya-Allah. Ini memang orang yang mati pada jalan Allah ni, Allah Taala kata apa? Tak mati. Macam tidurnya. Saya baca tengok mayat yang 2 hari duduk dalam bilik mayat, dalam apa nama peti air tu, peti sejuk, tarik-tarik berpeluh dahi berpeluh. Saya tak boleh nak fikir, pegang ni jasad dia ni tak sejuk, panas macam hidup, tapi tak ada jantung. Tu je lah, lagupan jantung tak ada. Ini dia keajaiban orang yang mati syahid yang Allah tunjuk. Saya hantar SMS kat orang perempuan, saya kata kalau aku mati jangan bawa balik mayatku ke jalan pegawai Ustaz, biar tanam di Gaza. Teriak habis dah. Rupanya sayang juga orang tua tu kat Tok Lebay ni. Tapi minta nak nikah seorang lagi, haram tak bagi.
kata doa tarik selimut tak tidur, asyik tarik selimut tak tidur. Ustaz ni kata makcik tak makan ubat ke? Dia kata telan lah, semua ubat telan lah, tak mau pejak mata, tak mau kata urat. Saat lagi dah dekat siang baru tu mengantuk, baru tidur. Maka ustaz tu kata macam ni lah makcik, saya ni bukan doktor, saya tak boleh nak nasihat banyak, tapi daripada cara makcik cerita tu, saya nasihatkan makcik malam ni balik naik katil, tarik selimut sebelum tidur, baca Quran. Dia pun malam tu dia buat. Selang berapa lama serempak dengan ustaz ni. Ustaz kata, makcik, dia kata alhamdulillah ustaz, ustaz cerita kat saya naik katil tarik selimut pegang Quran, Masya Allah ustaz, tidur terus. Hak ni kita pun serupa lah. Hak ni kita serupa. Siapa ada penyakit tak boleh tidur malam, ajak dia pergi khutbah Jumaat, confirm tidur. Duduk dalam khutbah Jumaat tu, bersila tu bismillahirrahmanirrahim ayat wa amud, confirm. Confirm dia bersila dia pandai tidur. Saya nak bawa tuan-tuan kepada perbincangan kita dengan dua cerita yang saya cerita ni, balik kepada tadi tu. Tuan-tuan, kita nak bagi contoh negara kita. Betul, negara kita ada contoh-contoh yang bagus, betul. Khalas. Oh sekejap, sebelum ada lagi satu cerita. Sebab tadi cerita pasal hujan. Cerita hujan ni, saya teringat satu peristiwa yang berlaku kepada seorang ulama yang alim. Ulama ni seorang ulama Quran. Sebut saja nama dia, insya-Allah siapa yang kenal dia confirm hanggup kepalanya. Nama dia Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia seorang ulama Quran daripada Mesir. Dia kalau cerita, Allah, saya seronok tengok. Dia kalau cerita semangat ni. Tak usah kata apa yang ada jatuh habis. Dia punya baju dia tu kalau dia pakai jubah jenis Tok Syekh Harap, lerek jatuh. Angkat balik. Sebab apa? Semangat cerita ni, Allahu Akbar. Nama dia Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Suatu hari, ini cerita pasal hujan. Tadi ayat Quran, sekarang nak cerita yang hadis Nabi pula. Tapi dia tak jadi riwayat hadis sebab dia tuan-tuan dengar dulu lah. Jadi suatu hari Syekh Mutawalli dia tak masyhur, orang tak kenal dia lagi. Walaupun pada ketika itu cerita ni masyhur sebab dia ada di dalam perhimpunan ulama yang ramai. Conference ulama, Syekh Mutawalli salah seorang yang duduk dalam tu, duduk dengar ulama-ulama duduk naik atas stage ni, duduk bentang. Macam kita hari ni lah, kami dua orang ada, ramai lagi ulama-ulama azim duduk ada bawah tu. Jadi salah seorang dia Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi tuan pengurusi majlis, dia pun alim juga. Jadi dia tanya, tuan-tuan bila dah nak habis sesi hari pertama perhimpunan tu, dia tanya, tuan-tuan ada soalan nak tanya? Tiba-tiba bangun Syekh Mutawalli Sya'rawi. Maksudnya orang tak kenal dia lagi. Sedangkan ketika itu juga dia biasa ditawarkan untuk menjadi Syekh Azhar beberapa kali. Maknanya Tok Guru Universiti Azhar lah. Dengan sebab itulah Syekh Mutawalli Sya'rawi dia ubah dia punya kopiah dia. Syekh Azhar kalau kita tengok macam Tok Imam kita, kopiah lilit putih merah tengah. Dia tukar, dia pakai kopiah macam Tok Wan kita kalau biasa tengok zaman dulu-dulu, zaman dia ada satu kopiah bentuk macam kapai sikit. Syekh Mutawalli pakai kopiah jenis aku tu. Pasal apa? Pasal tak mau jadi Syekh Azhar. Jadi dia tanya satu soalan kepada orang tuan pengurusi atas tu. Dia kata, aku nak tanya hang satu soalan. Dia kata apa dia? Di mana perginya air mandi ataupun air mandian tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maknanya Nabi wafat, orang bagi mandi Nabi. So bila bagi mandi Nabi, ayak meleleh. So ayak tu di mana? Allah dalam kitab mana nak ada. Jadi tuan pengurusi kata tak apa, esok kita try jawab, kami balik cari. Semua pakat balik cari. Termasuklah tuan pengurusi tu. Dia pun balik cari. Ini cerita ni masyhur. Dia balik-balik cari tak jumpa. Lah tertidur lah sambil cari ilmu. Bila dia tertidur, malam tu dia bermimpi. Mimpi jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni semua orang-orang alim heaven lah, depa ni kata. Jumpa Nabi. Dia nampak Nabi berjalan dengan seorang lelaki yang bawa lampu suluh jalan Nabi tu. Dia nampak Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya nak tanya soalan. Di mana perginya air mandian tubuh badan Nabi? Bila Nabi wafat, orang mandikan Nabi, ayak tu di mana?" Dia tanya Nabi.
Nabi kata, Nabi isyaratkan tangan, tanya hak kawan yang ada dengan dia ni. Di kawan tu pun jawab hak bawa lampu tu. Jadi kawan ni tanya hak bawa lampu tu jawab kat dia. Bawa lampu tu dia kata, air mandian Nabi diserap oleh matahari jadi awan. Nampak? Seolah-olah bila dia cerita saat lagi tu, Nabi diam membenarkan cerita dia. Proses kejadian hujan tu, dan sabit daripada hadis Imam Muslim, Nabi biasa cerita pada para sahabat macam mana hujan jadi. Nabi cerita satu-satu. Dan kalau tuan-tuan buka kitab-kitab yang hebat-hebat, antaranya kitab Bidayah wa Nihayah, permulaan dan pengakhiran, yang dikarang oleh Imam Ibn Katsir, pelangi pun Nabi cerita. Pelangi, rembo. Itu pun Nabi cerita. Kita baru tahu hari ni. Kata rainbow pun Nabi cerita. Sebab apa? Sebab apa kita hari ni baru kita, pelangi pun Nabi cerita. Pasal apa kita jadi itu? Sebab Nabi dalam pemikiran kita tak sama dengan Nabi yang betul-betul ada. Kita kadang-kadang kita fikir Nabi kita lekeh. Kadang-kadang kita fikir Nabi kita lekeh. Jangan tuan-tuan. Allah dengan Nabi jangan kita pandang sebelah mata. Mereka tak duduk di dunia yang sama macam kita, tuan-tuan. Tapi bila saya cerita kata pelangi, Nabi pun cerita, kita macam Nabi cerita lah. Sebab apa kita jadi begitu? Pasal kita sangka Nabi ni mungkin ajak kita Tuhan itu Esa, hak tu lah Nabi ajak. Kita tak pandang Nabi sebagai seorang yang mulia, yang tahu semua benda. Tu. Balik pada cerita dia. Jadi dia abang kata air mandian Nabi diserap oleh matahari jadi awan. Awan tadi bawa awan nak turun hujan itu, menurunkan hujan. Dan di mana kawasan yang diturunkan hujan tadi dibinakan masjid. Ambil ayat tadi, Allah Ta'ala yang hantar. Kawasan mana yang diturunkan hujan, kesan daripada ayat yang serap daripada mandian Nabi, tempat tu semua jadi masjid. Bila Tok Syekh ni dapat jawapan, dia bangun tidur tu, dia ready esok dia nak jawab. Habis conference hari tu, Syekh Mutawalli tak tanya pun soalan. Dia kata tak ada pula orang tanya soalan. Jadi dia kata semalam ada seorang syekh tanya soalan, di mana perginya air mandian Nabi. Siapa dia? Syekh Mutawalli angkat tangan dia. Dia kata, kamu tahu ke jawapannya? Syekh Mutawalli kata, aku tahu jawapannya. Apa jawapannya? Syekh Mutawalli jawab, air mandian Nabi diserap oleh matahari jadi awan. Awan tadi pergi dekat tempat mana yang Allah izin, turun hujan, tempat mana kena hujan, tempat tu dibina masjid. Kawan ni kata, macam mana hang boleh tahu jawapan tu? Dan Syekh Mutawalli tanya dia, hang siapa bagi tahu jawapan? Dia kata, Nabi bagi tahu jawapan kat aku. Syekh Mutawalli kata, bukan Nabi bagi jawapan kat hang. Budak yang bawa pelita tu yang cerita dekat hang. Dia kata, macam mana hang tahu mimpi aku? Syekh Mutawalli kata, budak yang bawa pelita tu aku. Ni Syekh Mutawalli, Syekh Arawi, alim Quran, tuan-tuan. Sejak daripada peristiwa tu, semua ulama menggelarkan dia pembawa pelita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup tak sama zaman dengan Nabi, tapi Allah bagi kemuliaan pada dia. Tuan-tuan. Kita nak, jangan tuan-tuan, kita buka Quran tidur macam makcik tadi. Jadi saya nak cerita kat tuan-tuan cerita-cerita ni sebab apa? Saya nak abang, kita jangan sangka kita terror, tuan-tuan. Kita terlalu jauh walaupun dengan manusia yang biasa macam kita. Maka jadikanlah para nabi itu sebagai contoh tauladan kepada kita, dan pengikut-pengikut mereka sebagai contoh tauladan. Ambil surah Al-Hadid ayat yang ke-16, muka surat belah kanan bawah 5 baris. La yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat minkum fasiqun. Sadaqallahul azim. Apa dia? Jangan jadi macam orang dan orang Nasrani. Ayat tu Allah kata, mereka dibagikan kitab tetapi mereka ada satu sifat. Jangan ada sifat tu. Apa dia sifat tu? Sifat mereka ialah fatala alaihimul amad,
mereka jauh daripada mengenali para nabi. Orang Yahudi bunuh nabi-nabi, orang Nasrani tak tahu Nabi Isa hak mana satu, duk sembah ikut hak mana yang orang Yahudi tunjuk. Yang depa salib tu bukan Nabi Isa, tapi yang salib tu orang Yahudi. Depa bagi tahu dekat orang Nasrani pergi duk sembah kawan tu. Tak kenal Nabi. Allah kata dalam Quran, jangan jadi macam tu. Siapa yang jadi macam tu, bila dia fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, hati dia jadi kerah. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan orang yang hati kerah inilah yang duk buat kerosakan atas muka bumi. Sama nak macam kita duk buat kerosakan, duk bergaduh sesama kita, sama. Pasal apa? Pasal hati kita kerah. Pasal apa? Pasal kita tak kenal Nabi kita. Jangan jadi macam tu. Jadikan Nabi dan para anbiya yang 25 tu. Pasal apa 25 Rasul tu wajib bagi kita? Tuan-tuan jangan lupa, itu rukun iman yang keempat. Allah tak kata beriman pada Rasulullah. Nabi tak jawab masa Jibril tanya dalam hadis yang kedua Imam An-Nawawi, akhbirni anil iman. Nabi kata apa? Beriman dengan para rasul. Tu'minu billah wal wa kitab wa kutubihi wa tu'minuna billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dia tak kata pun tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa ana. Dia tak kata lagu tu. Dia sebut dan rasul-rasul Allah. Beriman pada rasul maknanya 25 rasul kita mesti kenal. Tapi hari ni kalau tanya pun siapa tak boleh jawab. Selain daripada Nabi Isa, siapa Nabi yang Allah Ta'ala angkat juga? Tak tahu. Dia selain daripada apa nama tak apa, tak usah selain. Nabi Idris apa dia? Tak boleh jawab. Tuan-tuan, jangan jadi macam tu. Hati kita nanti kerah. Jadikan 25 orang Rasul tu panduan hidup kita. Pasal apa? Sebab kita semua tak sama. Ada orang yang jalan cerita dia macam cerita Nabi Yusuf. Ada kita yang dalam sini ada bergaduh adik-beradik apa semua, lebih kurang macam Nabi Yusuf. Ada di kalangan kita yang rajin membaca buku macam Nabi Idris. Ada di kalangan kita yang dia ditimpa penyakit tak berhenti-henti macam Nabi Ayub. Kita tak sama, sebab tu Allah bagi kat kita 25 orang Rasul yang wajib kita kena kenal. Maka untuk itu kita ambil tadi yang kita nak merealisasi, ambil semangat-semangat tadi tu. Cara dia kalau tak mau pun ambil para Nabi jadi panduan hidup kita. Betul kita tak boleh jadi Nabi, tapi kata ulama, antara yang sebut kat saya perkataan ni adalah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tashabbahu fa illam takun mislahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Tirulah orang-orang yang bagus ni walaupun kita tak boleh jadi macam mereka. Sebab meniru mereka itu, perbuatan meniru itu adalah satu kejayaan. Sebab apa kita tiru orang bagus? Itu satu kejayaan. Sekali lagi, tashabbahu fa illam takun mislahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Apa dia? Tirulah orang-orang yang hebat, yang bagus-bagus, para nabi terutamanya, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Tiru mereka walaupun kita tak boleh jadi macam mereka. Memang tak boleh jadi, memang kita tak boleh jadi. Sebab apa? Fa inna tashabbaha bil kiram, sebab tiru orang bagus ni falahu, adalah satu kejayaan daripada kita ikut orang yang tak bagus. Wallahu alam. Tengok semua macam tak tahu insaf, tak insaf. Wallahu alam. Tuan-tuan tak mau minta maaf, saya serah balik pada tuan pengurusi. Hadza wabillahi taufiq. Terima kasih kepada Ustaz. Saya tak mau mengulas panjang. Kalau boleh kita nak terus buka kepada persoalan daripada audien, daripada penonton. Kalau dapat kita dapatkan dua soalan, satu soalan untuk Dr. Jamno dan satu lagi soalan kepada Ustaz Don kita, insya-Allah. Kalau boleh, yang nak bertanyakan boleh pergi kepada mic yang disediakan, insya-Allah, sebutkan nama dan berikan soalan. Nanti saya akan tekan kepada siapa soalan itu akan diajukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik, saya ada satu soalan. Apa yang kita lihat macam Ustaz Mulkan dengan Ustaz Don cakap tadi, Facebook, YouTube ni merupakan satu medium yang menyebabkan kita bergaduh. Dan saya tengok sendiri, okey, yang menyebabkan kita gaduh tu adalah atas sebab kita sendiri.
kita upload video yang menjadi isu. Macam Ustaz Don tahu apa yang video yang jadi isu bagi dia. Macam saya tengok sendiri video daripada macam daripada Syekh Zainal Asri sendiri menjadi isu. Jadi kadang-kadang kita tengok, macam saya melihat sendiri video-video macam ni dalam kuliah-kuliah yang ilmu tu bersifat sensitif dan tertutup dan tak boleh diketahui oleh bukan ahli dia. Jadi bila kita upload video macam tu, bila didengar pada orang lain, dia jadi satu isu untuk menghentam balik orang yang sampaikan ilmu tu. Jadi saya nak tanya pada moderator, pada Ustaz Don sendirilah, apakah solution yang terbaik untuk kita buat supaya video-video macam ni tak menjadi viral, supaya tak menjadi bahan modal mereka untuk menghentam, untuk menjadikan perpecahan? Adakah patut diteruskan ataupun dihentikan penyiaran video-video macam tu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada soalan yang pertama, kita rasa soalan ni kita nak ajukan terus kepada Ustaz Don lah. Baru banyak juga isu ni. Orang Melayu, entah Melayu Islam, entah Islam ni. Baik, insyaAllah. Soalan yang kedua, insyaAllah kita bagi satu soalan kepada Dr. Jamno kalau ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mazuki bin Hashim, anggota kerja Sesin Janati Gulgo dan bermaster team di sini. Soalan saya, cabaran dan isu penghalang penyatuan ummah yang ini yang berpahaman liberalisme, pluralisme dan isu kalimah Allah dan politik kebatian. Soalan saya, cabaran yang kita akan hadapi dalam penyatuan ummah dalam menasigi konflik-konflik ini. Baik. Isu-isu seperti pluralism, isu-isu seperti apa tadi? Politik kepartian, insyaAllah. Itu kita minta doktor, kalau boleh setiap ahli panel dalam masa 5 minit saja, insyaAllah, untuk kita 5 minit saja, sebab kita telah pun hampir kepada waktunya. Silakan Ustaz Don dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat ni tuan-tuan apa? والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Sambung tuan-tuan. Aywa, sadaqallahul azim. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini kata Allah Ta'ala. Apa dia? Dan kami nampak kamu dalam keadaan sesat, maka kamilah yang memberi petunjuk kepada kamu. Tuan-tuan, ingat tak cerita saya, asal cerita dia yang orang boleh jadi viral, salah satu cerita dia, cerita Syekh Dr. Ali Jumaah. Saya tak mau cerita tu. Saya nak cerita, sebelum saya cerita tu, saya cerita apa? Cerita berkaitan dengan hadis yang ada banyak. Antara buku yang ada hadis tu ialah kitab, buku yang dikarang oleh Fadilatul Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Dalam tajuk dia 69, tak silap saya, kisah-kisah firasat yang bagus, yang jadi toladan untuk kita. Buku tu warna brown kot kalau tak silap saya. Cerita pertama sekali dalam buku tu ada cerita ni berkaitan dengan hak kita sebut tadi tu. Apa dia? Ketika mana Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, macam mana nak tahu Allah ni adil macam mana? Macam mana nak tahu kata Allah ni adil macam mana? Cerita ni yang saya cerita, hak ujung tu saya bagi cerita Dr. Ali Jumaah, tapi dia tak ambil cerita daripada awal. Hak tu orang tak faham, tapi saya cerita kat tuan-tuan dengar elok-elok. Bila suatu hari Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, sebab tu Nabi Musa di dalam Quran Allah sebut wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa dia bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Okey, itu Nabi Musa special. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd
minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Yang tu juzuk ketiga. Allah kata ada di kalangan nabi dia boleh bercakap dengan Allah Taala. Satu Nabi Musa, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi kita dia special case, jadi orang jarang sebut sebab dia ultimate. Hak yang nabi-nabi lain keistimewaan bagi mereka. Jadi Nabi Musa dia bercakap dengan Allah, jadi dia tanya Allah, "Ya Allah, macam mana kamu adil?" Haji macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya juga. Nabi Ibrahim kata, "Kaifa tuhyil mauta?" Allah, macam mana kamu menghidupkan orang mati? Allah tanya dia, "Qala awalam tu'min?" Allah tanya Nabi Ibrahim, kamu tak beriman kah dengan aku? Nabi Ibrahim kata, "Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi." Nabi Ibrahim kata, "Aku beriman, tapi just nak bagi hati aku yakin." Tu aku tanya, nak tengok Allah jawab. Tu Allah jawab cara Allah Ta'ala. Nabi Musa pun bila dia tanya, "Ya Allah, macam mana kamu adil?" Cerita kita pasal viral apa semua ini atas keadilan Allah, jangan takut. Macam mana Allah adil? Maka Allah kata, "Musa, pergi dekat satu telaga." Telaga tu Allah sebutlah nama dia, bukan telaga Barahud. Saya duduk fikir telaga Barahud. Hak tu apa? Viral hak lain pula tu. Pergi dekat satu telaga, Allah sebut dekat Nabi Musa. "Jangan tunjulkan diri kamu. Tengok sudah." Dan Nabi Musa pergi dekat telaga yang Allah Taala maksudkan dengan firman-Nya tadi. Nabi Musa pun tengok. Kali pertama yang mai adalah seorang pemburu. Dia mai dengan ada uncang emas di tali pinggang dia. Dia pergi dekat telaga tu, dia nak minum air. Jadi takut dia punya emas dia jatuh, dia buka, dia letak dekat bawah. Jadi dia tahu timba masuk, dia karau naik, dia minum. Habis dah refreshment apa semua dekat RNR, dia pun naik balik kuda dia belah. Uncang tadi tinggal. Bila jadi lagu tu, duk sat lagi ada pengembala kambing mai. Dia bawa kambing dia tengok uncang emas. Dia pun kautim dengan dia punya kambing. Dia pakat-pakat bagi tak nampak dia punya taktik dia pun sebat habis duit tadi tu. Siapa yang ambil? Pengembala kambing ambil. Dia pun belah dengan kambing-kambingnya, tak jadi minum air. Dapat wang emas. Lepas dia pi, ni Nabi Musa dah tengok. Lepas dia pi, mai seorang orang tua tak larat mana lah. Orang tua pi nak minum air. Orang tua pi minum air, duduk berehat sat, tertidur kat situ. Hak yang pemburu tadi dia patah balik pasal dia cek uncang mah dia tak ada. Dia sampai telaga tengah-tengah padang pasir. Siapa nak sangka? Dia sampai dia cari uncang mah dia tak jumpa. Yang dia jumpa siapa dia? Orang tua hak tidur tadi. Dia kejut orang tua tu, dia tanya, "Pakcik, mana uncang mah saya?" Dia kata, "Mana aku nak tahu. Tak ada orang lain kat tempat ni." Pasal apa tak ada orang lain? Pasal kesan kaki tak ada. Pasal apa kesan kaki tak ada? Tadi kawan tu dah kautin dengan kambing dia. Kambing dia pijak bagi tak nampak, hilang. Ada tapak kaki orang tua ni seorang. "Pakcik, tak ada orang lain mai kat sini. Hang seorang saja." Tak sat baru aku pergi. Takkan selang masa ada orang nak mai. Itu pemikiran dia. Tapi tak apalah, dia kata lagu tu. Orang tua tu kata, "Mana aku nak tahu." Memang betul dia pun tak tahu. Tanya jawab tak tahu. Kawan ni pun bagi sebiji ke dia, berduk bagi ke dia. Mati orang tua tu, terkejut barangkali heart attack. Itu tambahan cerita lah nak abang kata dia mati. Hadis tu sebut kata kawan ni bagi hentam dia, mati kawan tu. Bila mati dia pun belah. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, apa yang kamu nak tunjuk?" Allah firman pada Nabi Musa alaihissalam, apa dia? Bapa pemburu tadi tu biasa berhutang dengan bapa pengembala kambing tadi. Jumlah hutang tadi sama dengan jumlah wang emas yang ada dalam tadi. Maka budak pengembala kambing tadi dia ambil balik hak dia. Bapa pemburu tadi yang berhutang dengan budak tadi punya bapa tadi tu telah pun dibunuh, dan yang membunuh dia adalah orang tua tadi tu. Semua dapat hak masing-masing balik. Ini keadilan Allah Ta'ala. Mana boleh kita nilai keadilan Allah? Mana boleh buat masuk lab macam doktor duk pergi kaji. Dia bukan satu benda yang kita boleh bawa masuk dalam makmal kaji keadilan Allah. Mana boleh? Ini keadilan Allah Ta'ala. Jadi bila jadi sesuatu benda tu semua Allah Ta'ala kata apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hak ni Allah Ta'ala semua buat. Sebab apa? Sebab dia nak tengok satu benda saja. Dia nak tengok kita buat kerja. Pasal apa dia nak tengok kita buat kerja? Pasal mula-mula dia perkenalkan kita kepada malaikat pun dia sebut pasal kerja. Dia kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
Ayuh, itu jawapannya. Sadaqallahul azim. Apa dia? Aku nak jadikan atas muka bumi ni khalifah. Allah tak kata pun aku nak jadikan atas muka bumi ni manusia. Aku nak jadi atas muka bumi ni insan. Allah tak sebut pun kita. Allah sebut kerja kita. Apa dia? Khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah ni kata kerja. Menggantikan. Kerja kena buat. Menggantikan Nabi, menggantikan Allah mentadbir dunia ini. Itu makna khalifah. Allah perkenalkan kita dekat malaikat pun. Allah kata, ini orang yang bekerja sebagai pengganti. Itu jawapannya. Jadi kita, Allah nak tengok bila dia bagi sesuatu, buat kerja. Kerja kita apa? Sabar. Kerja kita apa? Buat cara elok. Kerja kita apa? Berakhlak, beradab. Itu kerja kita. Jadi kalau persoalan kata nak off ke video-video macam ni, jangan. Dengan keberkatan video yang kita viral, ulama ramai yang besar-besar boleh jawab. Ini jawapannya, ini jawapannya. Maka orang pun mula membincang isu-isu macam tu. Faham isu Palestin keluar, viral, ulama mula bincang. Ini satu benda yang bagus. Ia berjalan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hadza wa billahi taufiq. Terima kasih kepada Ustaz Don. Kerana masa kita terlalu suntuk. Ya, saya tahu. Jadi kita kira untuk Dr. Jamno, kita minta Dr. Jamno jawab dan terus buat kesimpulan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengusi. Jadi tuan-tuan, soalan dia cabaran ya, tentang bagaimanalah nak menghadapi puak-puak. Senang je. Tadi Ustaz Don dah beritahu dah, kita ni khalifah. Kata kerja yang menyambung tugas Nabi-Nabi. Apa kata Nabi? Ulama ummati kanabiyyin li bani Israel. Ulama dari kalangan umatku itu macamlah para nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Jadi kita tak ada nabi dah. Nabi kata la nabiyya ba'di. Lepas aku ni tak ada nabi dah. Jangan pilih mengaku jadi nabi. Yang ada hanyalah syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Islam yang merupakan ad-din yang wajib diamalkan. Jadi ikutlah. Jadi kalau tak tahu, tanya, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang reti, iaitu ulama, kalau kamu tak tahu. Jadi sebab itu kita tanya Tok Guru. Sebab Tok Guru di zaman kita ini, walaupun Tok Guru kecil, macam Ustaz Don ni Tok Guru kecil, dia juga sebagai wakil daripada ulama yang besar-besar. Kalau ada masalah dia tak boleh jawab, dia akan tanya kepada ulama yang lebih besar. Saya pun tak boleh panggil Tok Guru pun. Orang panggil Tok Garu lah. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan tanya soalan saya tak boleh jawab, saya akan rujuk kepada orang yang lebih erti. Itu disiplin dia. Jadi jangan kita buat viral terus benda tu dalam keadaan kita tak faham. Tanya dulu sebelum kita nak nyatakan pandangan, sebelum kita nak upload video, apa pandangan Ustaz? Tunjuk dulu kat Ustaz ni video ni macam mana. Kita boleh bagi pandangan. Dan dengarlah cakap ulama, baru kita bersatu. Baru boleh hilang segala polemik tadi, pluralisme ke, liberalisme ke, bogelisme ke. Baru ni ada bogel di apa? Mana pantai mana? Di Penang ni. Teluk Bahang. Nama Teluk Bahang, sebab tu dia dekat api neraka tuan-tuan. Jadi minta maaf lah saya sebut bukan saya nak kata orang Teluk Bahang dah. Duduklah di situ kan kalau larat tahan Bahang dia. Tuan-tuan, bapak-bapak dan ibu-ibu tak sekalian. Ini semua jadi pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Jadi balik kepada orang yang ada ilmu, insya-Allah kita bersatu. Tak timbul dah pluralisme, liberalisme, tak timbul dah. Yang ada hanyalah Islam. Inna dina indallah Islam. Yang tu je. Ikut Tok Guru kita. Siapa ulama besar kita? Tok Guru Haji Arundin tadi disebut, Tok Guru Haji Ni Aziz, Tok Guru Ustaz Hadi. Ini semua di antara ulama-ulama besar yang kita menjadikan panduan dan kita menjadikan rujukan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi anda rasa cukuplah setakat itu. Dan anda nak ulas sikit pasal Palestin tadi. Di belakang sana ada sikit jualan amal untuk Palestin ya. Kita sedang sediakan 3 tan ubat untuk dibawa masuk ke Palestin, dan kita sangat memerlukan sumbangan tuan-tuan. Jadi cara dia, tuan-tuan boleh beli. Saya ada bawa satu produk yang saya rasa produk ni pun sangat baik. Saya dapat sebahagian daripada air yang dicelup padanya rambut Rasulullah SAW oleh Tok Guru Harundin, yang beliau dapat daripada air rambut Nabi di Sultan, di pameran yang ditunjuk oleh Sultan Brunei di Brunei. Dan saya dapat sikit dan saya campurkan dengan kasturi. Kasturi ni minyak wangi yang Rasulullah pakai. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan air ni tak boleh buat apa. Nabi kata siapa yang pernah sentuh tubuh aku, jasadnya Allah haramkan daripada api neraka. Tapi kalau tuan-tuan
tak semayang 5 waktu, tuan-tuan minum ayak ni 5 lori pun kena bakar juga. Jadi dia tak boleh buat apa-apa, cuma tu kita berdoa kokok dapat syafaat Nabi, dan kita berdoa bagi ke anak-anak. Bagus anak yang tak mau dengar cakap. Kalau ada suami yang isteri tak mau dengar cakap, tak mau seng borang tu, bagi banyak sikit. Tuan-tuan, cara pakai dia, sapu kat jari telunjuk belah kanan ni, celup dalam ayak minuman, pusing lawan jam 3 kali bismillah selawat, minum, niat untuk dapatkan keberkatan daripada Allah dan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Sambil membeli, sambil menderma untuk tabung Palestin. Dia ada kat belakang sana, boleh dapatkan tuan-tuan, insyaAllah, untuk tabung Palestin. Dan juga pil minda. Pil minda ni alhamdulillah saya bagi ke anak saya umur 3 tahun, dia boleh baca alif bata. Sampai setahun saya bagi umur 4 tahun dia khatam Quran. Umur 10 tahun dia hafal 30 juzuk. Boleh try bagi kat anak-anak kita. Dan alhamdulillah anak saya ni, hak sulung ni duduk Mesir dah. Sekarang ni buat perubatan di sana. Dia boleh dapatkan di belakang dan bagi pada anak-anak kita. Sekian. Dan saya rasa tuan-tuan malam ni jangan segan-segan, cekuh duit dalam paket. Jangan tengok kalah. Kita bagilah untuk Palestin, tanda penyatuan ummah, penyatuan hati kita bersama dengan kesengsaraan yang dihadapi oleh orang-orang Islam di sana. Moga-moga Allah merahmati kita. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang dia membantu orang yang nak pergi berperang, tolong angkat dia naik atas kuda yang nak pergi perang, dia dapat pahala berperang pada jalan Allah, syahid fi sabilillah. Moga-moga kita mendapat sama-sama pahala tersebut yang baik daripada Allah. Saya mohon ampunan, maaf kalau ada kekasaran bahasa, juga mungkin bagi pihak Ustaz Don sekali kalau ada terlajak kata, dan moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah. Sekian aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Jamnu Azhar Mulkan, begitu juga kepada Ustaz Don Daniel kita. Jadi saya tidak perlu untuk membuat kesimpulan yang anti climax. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Sabri bin Haji Syafi'i, Naib Presiden Pakatan TNB, dan seluruh warga TNB yang telah memanggil kami pada hari ini untuk berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu agar mendapat manfaat kepada kita semua. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan lemah daripada diri kami. Minta maaf sepanjang saya mengendalikan pengacaraan pada malam ini dalam tempoh lebih kurang 1 jam setengah. Kalau ada kesilapan, saya mohon ampun dan maaf. Begitu juga dengan seluruh panelis yang ada pada malam ini. Semoga kita semua dirahmati Allah. Saya serahkan kembali majlis ini kepada pengurusi majlis dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.